Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dah lama dah rasanya teacher tak buat video hari ni bertuah lah kiranya. Sempena Hari Guru kan. Tahun 2020. Okey, hari ni kita akan masuk kepada bab baru iaitu bab 6. Okey, iaitu pilih atur dan gabungan. Okey, simple je tajuk ini, tapi hari ini teacher akan fokuskan kepada pilih atur saja ya. Okey, kita tengok kepada 6.1 iaitu pilih atur. Apa dia pilih atur? Okey, pilih atur ni ialah satu susunan susunan bagi satu set objek. Maksudnya di sini kita nak kita hendak menyusun satu objek mengikut syarat yang diberilah. Okey. Kat sini kalau tengok di sini dia kata apa? Tertib susunan atau posisi objek dalam satu pilih atur adalah penting. Okey. Ingat ya, untuk pilih atur ia sangat menekankan susunan, posisi, kedudukan objek. Okey, dia sangat mementingkan kepada susunan. Itu adalah pilih atur. Kenapa teacher tekankan di sini? Nanti kita akan dapat lihat perbezaan pilih atur dengan gabungan yang kita akan pelajari akan datang. Okey. Alright. So kita tengok contoh. Contoh yang pertama, menentukan bilangan cara memadankan pakaian. Okey, ini adalah cara untuk kita mencari bilangan cara. Okey, so bagaimana kita untuk mencari bilangan cara? So kalau kita perhatikan di sini, kita ada dua jenis pakaian, t-shirt dan seluar. Bilangan seluar pun ada 3 yang berlainan. Jadi bagaimana kita hendak memilih dengan menggunakan kaedah mencari bilangan cara untuk memadankan pakaian. Okey, mudah sahaja. Okey, ini caranya untuk kita padankan, di mana bilangan kemeja T kita darabkan dengan bilangan seluar. Okey, so bilangan kemeja T adalah 2. So kita darabkan dengan 3. 3 ni adalah bilangan seluar, seluar berlainan. Jadi 2 darab 3 adalah 6. Jadi kita ada 6 bilangan cara untuk kita memadankan pakaian ini. Okey, nanti kita akan tengok contoh yang lebih lagi. Okey, kita tengok 6.1. Menentukan bilangan cara melakukan peristiwa berturut-turut dengan menggunakan petua pendaraban. Menentukan bilangan cara melakukan peristiwa berturut-turut dengan menggunakan petua pendaraban. Okey, so ini adalah kalau kita perhatikan di sini, maksudnya di sini ada peristiwa yang berlaku berturut-turut. Sama ada melibatkan satu peristiwa ataupun 2 peristiwa ataupun 3 peristiwa. So kalau kat sini kita tengok, dia kata apa? Jika satu peristiwa A berlaku dengan M cara, maksudnya peristiwa A berlaku dengan M cara dan peristiwa B berlaku dengan N cara. So maka bilangan cara peristiwa A berlaku diikuti oleh peristiwa B ialah M darab N. Maksudnya di sini kita nak cari bilangan cara peristiwa berlaku. Di sini disebabkan dia ada 2 peristiwa yang berlaku secara serentak ataupun berturutan. Jadi bagaimana kita nak cari bilangan cara peristiwa keseluruhannya adalah M darab N. Maksudnya M cara adalah daripada peristiwa A, N cara adalah daripada peristiwa B. So bilangan cara keseluruhannya adalah M darab N. Kita tengok contoh. Contoh yang diberi, tentukan bilangan cara melambungkan 3 biji dadu secara serentak. So 3 biji dadu secara serentak bermaksud ialah kita ada 3 biji dadu. So biji dadu pertama adalah peristiwa pertama, biji dadu yang kedua adalah peristiwa yang kedua, dan biji dadu yang ketiga adalah peristiwa yang ketiga. Jadi bagaimana kita nak mencari bilangan caranya adalah, kita tahu bila kita melambungkan dadu dia ada 6 kan? 6 kesudahan yang mungkin. Jadi bilangan cara melambung 3 biji dadu secara serentak adalah 6. Kita dapat daripada peristiwa pertama, ini adalah 6 cara daripada dadu yang pertama, 6 lagi adalah daripada dadu yang kedua, dan 6 lagi adalah dadu yang ketiga.
So kita darabkan semua ini. Okey, so kita akan dapat 216 bilangan cara. Ini adalah petua pendaraban. Okey, adalah petua pendaraban. Okey, kita tengok kepada tips yang teacher beri di sini. Okey. Semasa menentukan bilangan cara melakukan peristiwa berturutan dan biasanya mewakili operasi pendaraban yang perlu dilakukan. Ini adalah kes untuk yang peristiwa yang berlaku secara berturutan. Jadi, bila peristiwa 1, darab peristiwa 2, darab peristiwa 3. Okey, darab ini menunjukkan dia adalah dan. Dia berlaku secara serentak. Okey, diharapkan kamu faham ya. Okey, kita tengok sudut info diberi di sini. Okey, jika terdapat n peristiwa dan setiap peristiwa mempunyai R kesudahan, maka bilangan kesudahan bagi n peristiwa ialah R kuasa n. Maksudnya apa? Okey, jika terdapat n peristiwa tu maksudnya 3 kali peristiwa, 4 peristiwa. So R ini adalah kesudahan. Kesudahan tu apa? Kalau kita tengok kes dadu ini, okey, 6 itu adalah kesudahan, kemungkinan berlaku. So kita tahu sebab dia ada 6 bahagian kan. Jadi 6 itulah kemungkinan kesudahan yang berlaku. Dikuasakan dengan N. N tu apa? N tu adalah 3 biji dadu, 3 peristiwa. Jadi R kuasa N. Contoh di sini 6 kuasa 3. 6 kuasa 3 adalah 6 darab 6 darab 6 adalah sama dengan 216. Okey? So mana-mana saja kamu, sama ada kamu nak menggunakan kaedah ini ataupun kaedah R kuasa N pun boleh. Tak ada masalah. Okey, kita tengok kepada 6.1.2 pula. Okey. Alright. Di sini kita nak menentukan pula bilangan, okey, cara pilih atur bagi n objek berlainan dengan mengambil semua pada suatu masa. Ingat ya, okey, untuk pilih atur ni dia ada banyak syarat-syarat dia. Okey, yang pertama tadi melakukan petua pendaraban. Yang kedua, okey, bilangan pilih atur bagi n objek berlainan dengan mengambil semua pada satu masa. Okey, ingat ya. So ini adalah yang kedua. Okey, kita tengok contoh. Berapa carakah semua huruf dalam perkataan baik boleh disusun jika ulangan huruf tidak dibenarkan? Okey, kita boleh menyelesaikan masalah ini dengan menyenaraikan. Okey, susunan berikut seperti yang ditunjukkan. Maksudnya di sini kita nak mencari berapakah cara semua huruf daripada perkataan baik ini dapat disusun jika tiada huruf ulangan. Okey, so macam-macam lah. Ada baik, kita boleh susun baki dan sebagainya. Ini adalah listing, okey, kaedah listing. Okey, so bila kita buat kaedah listing ini, so kita akan dapat lihat ada 24 cara menyusun perkataan baik. Okey, jenuhlah kan kalau kita nak, kalau ini perkataan baik ada 4 huruf saja. Kalau kes ada 20 huruf dalam satu perkataan, jenuh kita nak mencari kan. Banyaknya cara untuk menyusun perkataan itu. Jadi kita gunakan petua pendaraban untuk menyelesaikan masalah ini. Apakah dia petua pendaraban? Petua pendaraban di sini adalah kita nak pilih atur bilangan cara menyusun perkataan baik ini adalah kita melihat so first kalau kita tengok sini daripada perkataan baik kita ada 4 huruf. So 4 dekat depan. So darab dengan apa? Semakin lama semakin berkurangan. Petua pendaraban ni maksudnya kalau kita start dengan 4, so darab dengan apa? 3 kurang 1. Darab dengan apa? Kurang lagi 1. Darab dengan 2. Dan tolak lagi 1 adalah kita darab dengan 1. Jadi 4 darab 3 darab 2 darab 1 adalah sama dengan 24. Ini adalah petua pendaraban. Kalau kita tengok sudut info yang teacher beri dekat depan ni, di sini kita menggunakan kaedah mengisi tempat kosong.
Okey, kaedah pengisi tempat kosong yang first step kita kena buat dululah. Okey, katalah kita ada 4 kotak kosong 1, 2, 3 dan 4. Okey, kita menggunakan kaedah isi tempat kosong ini untuk mencari bilangan kesudahan yang mungkin. Okey, di mana kotak yang pertama maksudnya kalau kita ada tempat kosong yang pertama ni, okey, of course lah 4 huruf. Maksudnya 4 huruf tu kemungkinan huruf B, huruf K, huruf A, huruf I. Jadi ada 4 kemungkinan yang kita boleh letak pada kotak yang pertama. That's why kita letak sini 4. So sini pun 4. Okey, kenapa 3 di sini? Okey, kenapa 3 di sini? Okey, kotak yang kedua bila satu huruf dah diisi, maksudnya ada 4 huruf perkataan baik tadi kan. Bila satu huruf dah diisi, jadi baki adalah tinggal 3. Okey, so 3 huruf itu kemungkinan B-A-I, kemungkinan B-A-K, kemungkinan A-I-K atau seterusnya lah Okey, that's why kat sini kita letak 3 huruf. Okey, so sini 3. Okey, kotak yang ketiga kenapa 2? Sebab 2 kotak dah dipilih daripada 2 huruf daripada 4 tadi. Jadi adalah baki huruf tadi adalah tinggal 2 kan? Jadi 2 di sini. Okey, kemungkinan apa? A-K ke A-I ke, ikutlah. That's why sini kita letak 2. And last sekali, bila 3 huruf dah dipilih, kita ada 4 saja. Bila 3 huruf dah dipilih, maka kita ada tinggal 1 huruf saja. That's why kat sini yang last sekali kita letak 1. Jadi 4 darab 3 darab 2 darab 1, so kita akan dapat jawapannya 24. Ini adalah kaedah mengisi tempat kosong. Okey? Boleh ya? Okey, kita tengok di sini kesimpulannya. Okey, daripada aktiviti tadi, okey, secara amnya kita akan dapat bilangan pilih atur bagi n objek yang berlainan diberi oleh NPN. Okey, sama dengan n darab n tolak 1 darab n tolak 2 darab ... darab 3 darab 2 darab 1. Okey, so NPN di sini, P ni untuk permutation ataupun pilih atur. Kalau kita perhatikan pada kalkulator kita, dekat darab tu dia ada NPR kan? Okey, NPR tu berkaitanlah dengan apa yang kita belajar hari ni. Okey, so NPN tu adalah juga sama dengan N factorial. Okey, N factorial. Okey, cara bacanya adalah N factorial tanda seruannya adalah factorial. Okey, apa benda ni sebenarnya teacher? Okey, kalau kita perhatikan di aktiviti yang sebelum ini, okey, kalau kita tengok, okey, bagaimana kita nak menyusun untuk mencari bilangan, cara kita menyusun perkataan baik ini. Okey, so kita ada 4 huruf, so keempat-empat ini dipilih. Okey, 4 ini dipilih. Jadi bila kita menggunakan formula ini, n yang atas ni, yang kecil ni okey, kalau kita tengok di sini okey, n yang kecil ni adalah jumlah keseluruhan. Okey, so kita ada 4 huruf. N yang bawah pula ni, n yang bawah ni adalah yang kita pilih. N pilih berapa? Macam 7 pilih 7. 4 pilih 4. Jadi tadi disebabkan semua kan? Okey, semua kan? So 4 pilih 4. Jadi kalau 4 pilih 4, maka kita start pada 4 lah. 4 darab berapa tadi? 4 tolak 1, 3. 4 tolak 2, 2. So darab dengan 1. And last sekali adalah 1. Okey, so NPN ni adalah sama dengan N factorial. Maksud di sini 4 pilih 4 adalah sama dengan 4 factorial. Okey, so mana-manalah, sama ada nak gunakan formula ini ataupun N factorial pun boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, contohnya macam ni. Kita teacher beri di sini 7 factorial. 7 factorial ni adalah sebenarnya daripada 7, okey, kurang 1 lah, darab 6, darab 5, darab 4, darab 3, darab 2, darab 1. And last sekali mesti 1 ini maksudnya 7 factorial dia mesti darabkan belakang ni, and then kita akan dapat 5040. Okey, boleh
Okey, kita tengok sudut info sikit. Okey, ini adalah n faktorial tadi. N faktorial adalah n darab n tolak 1, darab dan seterusnya. Dia mesti darab dengan 1 last kali. Okey, so kalau kita tengok bila n sama dengan 2. Okey, n sama dengan 2 pula. Bila n sama dengan 2, so kita gantikan. Tengok di sini n faktorial, kalau kita perhatikan di sini, n darab n tolak 1. So, n faktorial kita pindahkan. N bahagi dengan n. So, kita tengok formula di sini. Okey, n tolak 1 faktorial adalah sama dengan n faktorial per n. Jadi, bagaimana kita tengok, kalau kita perhatikan di sini, bila n sama dengan 2, maka bila n sama dengan 2, kita gantikan dalam formula ini. Okey, kita gantikan dalam formula ini, kita akan dapat 1 faktorial. Okey, 1 faktorial ni adalah sama dengan 1. Okey, kalau tak percaya, kita tekan kalkulator kita nanti. Okey, kalau kamu dapat perhatikan bila tekan kalkulator nanti, kamu tekan faktorial tu pada x minus negatif 1, x kuasa negatif 1. So, kena tekan shift lah. Shift x kuasa negatif 1, kita akan dapat x faktorial. X faktorial tu adalah simbol untuk n faktorial. Okey, so kalau kamu tekan nanti 1 faktorial, kamu akan dapat 1. So, bila kita gantikan pula n dengan 1, kita akan dapat kosong. Kosong faktorial ni bukan kosong. Kosong faktorial ni adalah 1 sebenarnya. Okey, macam kosong kuasa 1. Kosong kuasa 1 apa? Kosong kuasa 1. Kosong lah kan? So, kalau 1 kuasa kosong adalah 1. Kosong faktorial tu adalah 1. Nanti kita akan kena ambil tahu juga sudut info ni. Okey, kena tahu juga. Alright. Okey, kita tengok contoh yang berikutnya. Okey, contoh yang berikutnya di sini adalah, okey, raja berikut menunjukkan 7 buah kerusi yang disusun sebaris. Okey, 7 buah kerusi yang disusun sebaris. Okey, dengan 4 buah kerusi terletak di sebelah kiri dan 3 buah kerusi terletak di sebelah kanan. Okey, 4 orang murid perempuan dan 3 orang murid lelaki akan duduk di kerusi itu. Hitung bilangan susunan yang berlainan jika A. Mereka duduk di kerusi itu tanpa syarat. B. Murid perempuan duduk di kerusi yang terletak di sebelah kiri dan murid lelaki duduk di kerusi yang terletak di sebelah kanan. Okey, bagaimana kita nak menyelesaikan dua soalan ini? Okey. Alright. Ini adalah penyelesaian dia. Yang pertama, mereka duduk di kerusi-kerusi itu tanpa syarat. Okey, apa maksud tanpa syarat? Tanpa syarat di sini bermaksud mengambil kira semua. Bila mengambil kira semua, so kita menggunakan, okey, 7 kerusi ini, dia tak kisahlah perempuan duduk kat mana ke, lelaki duduk kat mana ke. Jadi bagaimana kita nak mencari bilangan pilih atur? Just kita ambil saja berapakah bilangan kerusi? Bilangan kerusi itu ada 7 kan? So, bilangan pelajar pun ada 7. Jadi, 7 faktorial adalah sama dengan 5040. Okey? Alright. So, bagaimana untuk menekan tekan kalkulator? Okey, ini adalah kolom untuk mencari bagaimana kita menggunakan kalkulator. Okey? So, kita nak mencari 7 faktorial. So, tekan 7, shift x faktorial. So, sama dengan 5040 bilangan pilih atur untuk kita menyusun. Okey, cara mereka duduk di kerusi itu tanpa syarat dengan mengambil kira ke-7 pelajar dan ke-7 kerusi itu. Okey, so kita ada 5040 bilangan cara. Okey, soalan B pula. Okey, dia kata apa? Murid perempuan duduk di kerusi sebelah kiri. Okey, dan murid lelaki duduk di kerusi sebelah kanan. Okey, so kita cari dulu bilangan pilih atur bagi murid perempuan. Okey, murid perempuan dia ada 4. 4 orang akan duduk kepada kerusi keempat-empat ini. Jadi 4 pilih 4. 4 pilih 4, 4 pilih 4 adalah sama dengan 4 faktorial. Okey, so 4 faktorial adalah 24. Okey, bilangan pilih atur bagi murid lelaki pula. Okey, so lelaki kita ada 3 kan?
Jadi 3 akan pilih 3 lah kesemuanya. Sebab kenapa? Sebab kita memang ada 3 kerusi untuk 3 orang pelajar lelaki. Jadi 3 pilih 3, 3P3 adalah sama dengan 3 faktorial. 3 faktorial adalah sama dengan 6. Okey? Jadi kita gabungkan tadi berapakah bilangan untuk perempuan dan lelaki. Jadi dengan menggunakan petua pendaraban, bilangan pilih atur ialah 24 darab dengan 6. So kita akan dapat 144 pilih atur. Okey? Bilangan susunan yang berlainan itu. Boleh ya? Senang saja. Okey. Yang seterusnya, ini yang ketiga. Okey, kes yang ketiga pula, kita hendak menentukan bilangan pilih atur bagi n objek berlainan apabila R objek dipilih pada satu masa. Maksudnya di sini tidak mengambil semua, tapi dia ambil sebahagian saja. Contoh, daripada 4 kita ambil 3. Daripada 7 kita nak 5. Okey? So dia ambil R objek dipilih pada satu masa. Okey, ingat ya, ini bukan kes mengambil semua. Okey. So kita tengok contoh. Seorang guru penasihat ingin memilih 3 daripada 9 orang murid untuk menjadi pembahas pertama. Okey, untuk menjadi pembahas pertama. Okey. Pembahas kedua dan pembahas ketiga. Berapa carakah pembahas-pembahas itu dapat dipilih oleh guru penasihat itu? Okey, dengan petua pendaraban, okey, dia nak pilih daripada 9 orang, dia nak pilih 3 saja untuk menjadi pembahas pertama 1, pembahas kedua 2 dan pembahas ketiga 3. Jadi dia nak pilih berapa? 9 pilih 3. Okey, dengan menggunakan petua pendaraban ya. Okey, bilangan cara yang berlainan untuk memilih pembahas-pembahas itu ialah kita ambil 9 darab 8 darab 7. Kenapa teacher buat sampai sini je? Sebab teacher pilih 3 saja. Tadi 9 faktorial sebab kita ambil semua. That's why kita darab 9, darab 8, darab 7, darab 6 sampai darab 1. Itu kes kalau kita ambil semua. Tapi kalau kes hanya mengambil 3 saja, jadi daripada 9 kita darabkan 8, darabkan sampai 7. Kenapa 7 sampai 7? Sebab 1, 2 dan 3. Jadi 9 darab 8 darab 7 adalah 504 bilangan cara. Okey? Alright? Itu dengan menggunakan petua pendaraban. Okey, kalau yang bawah ini kita menggunakan formula. Okey? So keadaan ini boleh diperhatikan. Dia kata 9 objek berlainan apabila 3 objek dipilih, kita boleh menggunakan 9P3. 9 ni teacher bagi tahu apa? Ini adalah bilangan keseluruhan. P pilih. Pilih berapa? Pilih 3. Jadi 9 pilih 3 adalah bersamaan dengan 9 darab 8 darab 7. Okey? 9 darab 8 darab 7. Jadi 9, kalau kita tengok di sini okey, 9 darab 8 darab 7 sampai 1 kita bahagikan dengan berapa situ? 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Okey, ini ni kita dapat dari formula yang mana? Okey, kita remind balik, kita reverse balik. Yang ini. Okey, n factorial per n. Okey. So, kalau kita tengok di sini 9 faktorial per dengan 6 faktorial. Kenapa 6 faktorial? Ini adalah baki daripada 9 tadi kan. Okey, bila kita tolakkan dengan 3, kita akan tinggal 6. Okey, so yang bawah ni adalah baki. Jadi 6 darab 5 darab 4, 3 darab 1. So 9P3 adalah sama dengan 9 faktorial per 9 tolak 3 faktorial. Jadi jawapannya kita still akan dapat 504 cara. Okey, so daripada aktiviti ini kita akan mendapat kesimpulannya adalah secara amnya, tengok di sini. Okey,
Bilangan pilih atur bagi n objek yang berlainan apabila R objek dipilih pada satu masa diberi oleh n PR sama dengan n faktorial per n tolak R faktorial. R ni apa? R ni yang kita selected, yang kita pilih, yang kita nak. Jadi n PR sama dengan n faktorial per n tolak R. Ini adalah formula yang kita gunakan jika kita hendak memilih R objek. Okey? Okey, kita tengok contoh. Okey, contoh yang diberi. Tentukan bilangan 4 digit yang dapat dibentuk daripada digit 1, 2, 4, 6, 7, 9. Jadi, dengan ulangan digit tidak dibenarkan. Okey, kes ini tidak dibenarkan ulangan digit. Kalau kita perhatikan di sini ada berapa bilangan digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, keseluruhan ni ada bilangan dia, digit ni adalah 6. Jadi, kita nak 4 digit saja kan? Jadi, bilangan nombor 4 digit yang kita boleh buat adalah NPR. Dengan menggunakan formula yang sama, 6 pilih 4. Kenapa 6? 6 ni adalah bilangan keseluruhan. Pilih 4. Kenapa 4? Dia hendak membentuk 4 digit saja. Okey, 4 digit dapat dibentuk. Okey, so 6 pilih 4. So, n tadi kita masukkan dalam formula n faktorial per n tolak R. 6 tolak 4 faktorial. N faktorial adalah keseluruhan kan? Kesemua. Jadi, 6 darab 5, darab 4, darab 3, darab 2, darab 1. Sama je Okey. Per dengan 2 faktorial. 2 faktorial 2 darab 1. So, kita selesaikan. Kita akan dapat 360 bilangan cara. Okey? Bilangan maksudnya bilangan cara ataupun yang dapat dibentuk daripada digit-digit tadi. Okey? So, jawapannya adalah 360. Okey, ini adalah cara menggunakan kalkulator Okey. 6 shift NPR. Okey, 6 shift 6 NPR. Kalau kita tengok NPR tu adalah pada darab. Jadi bagaimana nak tekan kalkulator? 6 shift NPR. So kita masukkan, kita nak pilih berapa? 4. So kita akan dapat sama dengan 360. Okey? Yang ini kita guna kalkulator lah. So kena ada kalkulator untuk menyelesaikan dia. Okey. Kita tengok yang keempat. Yang keempat pula. Okey. Yang keempat, menentukan bilangan pilih atur bagi n objek berlainan dengan syarat tertentu. Okey, dengan syarat tertentu. Yang ini pula ada kes, ada syarat. Jadi bagaimana kita nak menyelesaikan dia? Okey, kita tengok contoh. Okey, 4 orang murid lelaki dan 2 orang murid perempuan duduk sebaris untuk satu sesi penggambaran. Cari bilangan susunan yang berlainan jika okey, yang pertama, tiada sebarang syarat dikenakan. Yang kedua, semua murid perempuan mesti duduk bersebelahan. Dan yang ketiga, semua murid perempuan duduk berasingan. Okey, bagaimana kita menyelesaikan soalan ini? Okey, kita tengok dulu soalan yang pertama A. Tiada sebarang syarat dikenakan. Bermaksud, bila dia kata perkataan tiada sebarang syarat dikenakan, so kita ambil semua. Ambil semua tu macam mana? Okey, so maksudnya kita ada 4 orang lelaki dan 2 orang perempuan. Jadi 4 tambah 2, kita ada 6 orang pelajar. Jadi 6 orang pelajar tu tak kisah, duduk je mana-mana. Jadi bila kita tak kisah, jadi kita akan pilih 6 pilih 6. 6 pilih 6 ni adalah sama dengan 6 faktorial. 6 faktorial ni adalah sama dengan 720. Okey, ingat ya? Bila dia kata tiada syarat, bermaksud kita ambil semua. Okey, boleh faham? Okey, kita tengok yang kedua. Okey, yang kedua ni bersyarat. Dia kata semua perempuan mesti duduk bersebelahan. Okey, tengok sini.
Okey, bila duduk bersebelahan di sini, okey, katakan dua orang perempuan duduk bersebelahan. Okey, bila dua orang perempuan duduk bersebelahan, kita anggapkan dua perempuan itu adalah satu objek. Okey, so kita ada 6 kursi kan? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So katalah dua perempuan ini duduk bersebelahan, so ini adalah satu objek. Maka terdapat 5 objek untuk disusun. 5 objek disusun tu macam mana? Okey, 1, 2, 1 objek. And then perempuan-perempuan 2 objek. Perempuan-perempuan 3 objek. Perempuan-perempuan 4 objek. Dan perempuan-perempuan 5 objek. Yang itu dimaksudkan 5 objek untuk disusun. Jadi bilangan pilih atur bagi 5 objek tadi adalah 5 faktorial. Okey? Okey, so 5 faktorial. Simpan. Okey, next step. Bilangan pilih atur bagi 2 orang perempuan pula. Okey, 2 orang perempuan tu bermaksud katalah AB. Kemungkinan AB. Lepas tu sini pula, bila A dah sini, B kat sini. B apa pula? BC. Kemungkinan apa pula? Dan seterusnya lah. That's why dikata bilangan pilih atur bagi 2 orang murid perempuan adalah 2 faktorial. 2 faktorial ni merangkumi di sini. Ataupun di sini. Ataupun di sini. Maksudnya susunannya sama ada A duduk depan atau B duduk belakang. Ataupun B duduk depan ataupun A duduk belakang. Okey. So, kita combinekan. Okey. So, bilangan pilih atur 5 yang tadi, 5 faktorial darab dengan 2 faktorial. So, kita akan dapat bilangan susunan untuk murid perempuan duduk bersebelahan adalah 240. Okey. So, ini adalah untuk mencari bilangan susunan perempuan duduk bersebelahan. Okey, bagaimana pula untuk mencari bilangan semua perempuan duduk berasingan? Okey, senang saja. Bila kita dapat bilangan perempuan duduk bersebelahan, untuk mencari bilangan yang duduk berasingan adalah dengan bilangan keseluruhan tadi 720 yang kita dapat daripada A keseluruhan kan, tolak dengan bilangan duduk bersebelahan 240. Jadi 720 tolak 240, so kita akan dapat 480. Okey, 480 ni adalah baki. Baki apa? Baki adalah bilangan susunan semua perempuan duduk berasingan. Ini caranya untuk mencari yang duduk berasingan. Keseluruhan tolak bersebelahan, so kita akan dapat berasingan. Okey? Boleh faham ya? Okey, nanti buat latihan lagi banyak, lagi kita faham. Okey. Okey, ini yang terakhir. Okey, yang terakhir di mana kita nak menentukan bilangan pilih atur bagi n objek berlainan apabila R objek dipilih pada suatu masa dengan syarat tertentu. Okey, dengan syarat tertentu. Yang tadi melibatkan semua, okey, tapi dengan syarat tertentu. Yang ini R objek dipilih dengan syarat tertentu. Okey, kadar penyelesaiannya adalah syarat atau sekatan mesti diambil kira terlebih dahulu dan seterusnya next step barulah kita hitung bilangan susunan yang mungkin. Okey, bagaimana kita nak apply kaedah ini? Okey, kita tengok contoh. Okey, ini adalah bahagian terakhir. Okey, satu kod 4 huruf. Kita nak membina satu kod 4 huruf dibentuk daripada huruf-huruf dalam perkataan terbilang. Kita nak bentuk kod 4 huruf saja daripada perkataan terbilang. Dengan ulangan huruf tidak dibenarkan. Cari bilangan kod 4 huruf yang yang pertama, soalan yang pertama, bermula dan berakhir dengan konsonan. B, bermula dengan huruf vokal dan berakhir dengan huruf konsonan. Okey, kita tengok penyelesaian. Okey, bagaimana kita nak menyelesaikan dia? Okey, kita tengok soalan yang pertama tadi. Bermula, bermula dengan dan berakhir dengan huruf konsonan. Okey, kita tengok contoh.
penyelesaian dia ya. Okey, kita tahu dalam perkataan terbilang ni dia ada 9 huruf. Okey, so totalnya 9. Okey, bila dia ada syarat, dia kata bilangan cara memilih huruf pertama dan huruf keempat. Pertama dan keempat, maksudnya yang pertama dan keempat, sebab dia nak membina kod 4 huruf kan. Kod yang ada 4 huruf, so ada 4 huruf je lah. Okey, so dia kata yang pertama dengan terakhir mesti huruf konsonan. Okey, pertama dan terakhir mesti huruf konsonan. So kita dapati daripada perkataan terbilang, kita ada 6 huruf konsonan dan 3 huruf vokal. So yang pertama kita ambil syarat dulu Okey. So bilangan cara untuk memilih adalah 6 huruf konsonan, 6 pilih 2. Kenapa pilih 2? Daripada 6 huruf kita pilih 2. Satu depan, satu belakang. Jadi 6 pilih 2. Okey? 6 pilih 2. Bilangan cara untuk memilih huruf kedua dan ketiga. Yang tengah ni pula. Okey. Bila dah 6 pilih 2, kita ada 9. Jadi, bila 9 tolak 2, kita tinggal 7. Jadi, yang kat tengah ni adalah 7 huruf yang tertinggal. Bila 7 huruf yang tertinggal, 7 pilih berapa? 7 pilih 2 kotak je lah kan? Jadi, 7 pilih 2. Okey, so 7 pilih 2, 6 pilih 2, kita akan dapat 30 daripada syarat tadi yang depan. Okey, dan 7 pilih 2. 7 pilih 2 kita dapat daripada tengah ni lah. Okey, so kita dapat 42. Jadi 30 darab 42, so kita dapat 1260 bilangan kod 4 huruf yang mungkin. Okey, okey, kita tengok soalan B pula. Okey, bermula dan bermula dengan huruf vokal dan berakhir dengan huruf konsonan. Okey, so maksudnya mula dengan vokal, berakhir dengan konsonan. Okey, vokal kita ada berapa tadi? Vokal kita ada 3. Jadi 3 pilih 1. Okey, 3 pilih 1 darab dengan apa? Okey, yang tengah-tengah ni apa? Yang tengah-tengah ni okey, adalah bila 3 pilih 1, yang belakang, okey, cara dia macam ni, senang gini. Okey, okey, bilangan cara memilih huruf pertama adalah 3 huruf vokal. Jadi 3 pilih 1. Okey, yang kedua, syarat yang kedua pula dia kata apa? Bilangan cara memilih huruf keempat yang terakhir ni, okey, kita ambil syarat dulu Okey, kita ada 6 huruf konsonan. Jadi 6 huruf konsonan, kita pilih berapa? Pilih 1 lah. Sebab kita nak satu tempat je kan? Jadi 6 pilih 1. 6. Okey, so yang tengah-tengah ini, kita ambil baki yang tertinggal. Bila 2 huruf dah dipilih, okey, so kita ada 9, tolak 2, tinggal 7 kan? Jadi 7 huruf yang tertinggal, kita letak di tengah. Okey, 7 pilih berapa? Ada berapa lagi kotak yang tertinggal? Kita ada 2 kotak. That's why kat sini 7P2. Jadi 3 darab 7P2, 42 darab dengan 6. So kita akan dapat 756. Okey? Boleh? Teacher harap kamu faham ya. Okey, dia mudah saja. Dia kena apply satu-satu. Nanti kita akan tengok contoh lagi. Okey, itu saja untuk hari ini. Permutation ataupun pilih atur. Okey, dia sangat menekankan susunan dan susunan objek ataupun susunan huruf. Dia sangat mementingkan tertib huruf susunan itu. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita teruskan dengan membuat latihan. Okey, Assalamualaikum. Selamat belajar.